Lensa IPT 10 November 2023 pastinya bersama dengan saya Syarif Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terus ikut kami di TV1. Terima kasih. Dan ikut kami juga di Facebook, di TikTok, di Instagram untuk tahu perkembangan lanjut berkenaan dengan Lensa IPT ataupun institusi pengajian tinggi di negara. Pastinya kita akan memberikan kepada anda pendedahan dan juga perincian berkenaan dengan institusi pengajian tinggi dalam negara, yang mana hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan kemahiran insaniah versus kemahiran teknikal. Mana satu yang lagi penting ni? Soft skill lagi penting ke ataupun technical skills lagi penting? Kita akan bincang bersama dengan 3 orang panel kita pada hari ini, dan pastinya hari ini juga kami akan bawakan kepada anda 3 figura ini bercakap dan juga memberikan pandangan berkenaan dengan soft skill dan juga technical skills. Satunya datang daripada UTHM, ada yang datang dari UMS, ada juga datang dari UUM. Semuanya sebentar nanti. Kemahiran insaniah dan juga kemahiran teknikal di Lensa IPT. Kita kembali selepas ini. Masih lagi dalam Lensa IPT, topiknya hari ini sangat menarik, kemahiran insaniah versus kemahiran teknikal. Kenapa menjadi persoalan, perdebatan antara soft skill dan juga technical skill? Kerana ada syarikat, ada company yang memilih technical skills. Ada juga yang mengutamakan soft skills bila graduan datang untuk memohon kerja. Tapi persoalannya, mana yang lebih utama kepada seorang graduan untuk mereka ini terus diterima dan juga memberikan mereka ini satu nilai tambah dalam diri mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Untuk membincangkan berkenaan dengan kemahiran insaniah versus kemahiran teknikal, kita bersama dengan 3 orang panel. Sebelah kanan saya adalah Profesor Madya Dr. Sun Singh Bikar Singh, Pengarah Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS, dan juga di tengah kita bersama dengan Dr. Muhammad Zulfadli bin Rozali, Pensyarah Kanan Jabatan Ikhtisas Pendidikan dan Pasca Siswazah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, dan di sebelah hujung sana satu-satunya pelajar di antara 3, Saudara Muhammad Izzuan Faiz bin Abdul Rahman, yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum kesemuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Technical skills ataupun soft skills, Dr. Sun? Okey, terima kasih Syai kerana utarakan satu topik yang agak menarik untuk kita bincang bersama ataupun berkupas bersama pada malam ini. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana sudi jemput orang di bawah negeri di bawah Bayu untuk datang ke sini untuk bincang sedikit mengenai isu ini. Baik, untuk saya bincangkan tajuk ini, saya bagi satu contoh dulu. Antara enjin, minyak pelincir. Kita ada satu enjin, kita ada minyak pelincir. Untuk kendalikan enjin ini, kita perlukan orang yang mahir mengendalikan enjin itu. Namun begitu, sekiranya dia hanya tahu mengendalikan atau beroperasikan enjin itu dan dia hanya berkomunikasi dengan enjin itu, katakan satu hari nanti enjin itu karat ataupun ada spare part dia rosak. Jadi minyak pelincir ini diibaratkan sebagai satu, orang kata apa, kemahiran insaniah atau soft skill untuk bantu untuk gerakkan enjin ini balik. Maksud saya di sini, kalau dia engineer, dia hanya tahu skill dan katakan mesin ini rosak, dia perlukan bantuan berkomunikasi dengan orang lain. Ataupun dia perlu order spare part itu daripada industri lain. Ataupun mungkin company dia ataupun majikan dia minta dia cari solution yang lain untuk sementara spare part itu datang. Sekiranya tak ada soft skill ni ataupun kemahiran insaniah ni, bagaimana mesin itu dapat beroperasi? Maksud saya di sini, saya try turunkan, maknanya kita perlu seimbang. Okey, kenapa seimbang? Itu antara komponen yang dikendaki oleh industri. Melalui kajian saya sendiri pada tahun 22 lepas di Sabah. Ini konten Sabah saya ceritakan. Di mana mereka industri mahu pelajar yang mempunyai keseimbangan daripada kemahiran soft skill atau insaniah dan juga kemahiran teknikal. Itu yang dimintalah di negeri Sabah. Dan saya rasa yakin juga di negeri-negeri lain pun begitu. Tapi ada juga kerja-kerja tertentu memerlukan kemahiran yang lebih kepada soft skill, dan ada juga peluang pekerjaan yang memerlukan lebih kepada teknikal. Contoh, kalau katakan pelajar itu dia ubah, dia katakan seorang graduan dalam bidang engineering, tiba-tiba dia jadi pengacara. Jadi skill yang dia belajar dalam bidang yang baru itu, mungkin skill engineering itu kurang dipakai. Yang barunya iaitu soft skill, iaitu skill komunikasi, skill kemahiran bercakap, bertemu ramah dengan orang, itu yang lebih diutamakan. Jadi dia akan berlaku imbalance between these two skills kan.
Jadi ada lagi satu, kalau katakan dia ni perlukan kemahiran teknikal sahaja dan kemahiran yang insania ni kurang, itu pun diperlukan. Jadi namun begitu, secara rumusannya, kebanyakan industri perlukan yang balance antara soft skill dan juga orang kata technical skill tadi. Saya suka dengan terima kasih. Saya suka dengan analogi Dr. Sun, enjin kereta, minyak pelincir. Tapi Dr. Zul, sekarang ni orang semua pakai electric car. Kita tak ada minyak pelincir apa tak ada dah. Maksudnya perkembangan teknologi itu cepat, pantas. Betul. So kalau kita kata technical skills tu lebih utama. Kalau soft skill tu boleh Google, order online kalau ikutkan analogi diberi tadi tu. Macam mana? Okey. Mana lagi yang perlu diberatkan tu? Okey, terima kasih Saudara Syai dengan mengutarakan soalan tersebut dan terima kasih juga kepada RTM kerana sudi menjemput saya as a wakil daripada satu Universiti Teknikal Malaysia iaitu UTHM. Okey, apa yang saya boleh katakan berkenaan dengan soft skills dan juga technical skills. Technical skills ni adalah skills yang diperlukan untuk on the specific job. By right, soft skill digunakan untuk dia survival sewaktu dia bekerja, untuk make sure that dia boleh sukses terhadap kerja tersebut. So itu yang kita lihat bahawa bagaimana seorang mahasiswa itu punya pengetahuan yang tinggi dan pengetahuan tersebut diguna pakai dan diblendkan bersama supaya dia dapat survive, dapat terus sukses dalam workplace yang dia berada. So itu yang a simple word yang saya boleh katakan. Dan berbalik kepada kita lihat sekarang teknologi yang sentiasa berubah. By right, based on the World Economic Forum report yang dikeluarkan pada tahun 2020 mengatakan bahawa menjelang tahun 2025 ada 10 skills yang diperlukan oleh graduates. Okey, yang mana daripada 10 skill tersebut dikategoriskan kepada 4 jenis skills. Yang pertama iaitu problem solving, yang kedua self management, yang ketiga working with people dan yang keempat bagaimana seseorang individu itu boleh adapt dan adopt dengan perubahan dan juga teknologi semasa. Okey. Dr. Sun berpendapat kita kena balance. Dr. Zulfadli berpendapat ada industri yang kita perlu lebihkan teknikal, ada industri yang kita lebihkan soft skill. Kalau sebagai seorang pelajar, Izwan, susah untuk kita nak terapkan soft skill ni sebenarnya dia berat juga. Kalau bukan MPP, mungkin Izwan dia senang sebab MPP. Tapi kebanyakan pelajar, dia ni masuk universiti, nak keluar dapat segulung ijazah, kerja. Itu impian dia sebenarnya. Apa pendapat Izwan sebenarnya? Baik, terima kasih Syai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada PRTM dan saya PT kerana sudi jemput saya bersama para panelis untuk mengadakan perkongsian sikit pada hari ini. Jadi terus respon kepada persoalan Syai tadi sebagai seorang mahasiswa. Saya setuju dengan kedua panel tadi. Itu sekarang kita melihat tentang tuntutan semasa. Kita melihat sekarang dunia yang semakin dinamik, yang semakin kompetitif, di mana saya percaya soft skill dan hard skill ni kita perlu seiringkan. Kedua komponen ni sangat penting, Syai. It's been a long debate. Mana yang lagi penting, hard skill ataupun soft skill. Tapi melihat kepada keadaan semasa, kita melihat kedua-dua elemen ni sangat penting untuk ada dalam seseorang mahasiswa maupun graduan dalam kita berdepani cabaran yang orang kata kian mencabar dan sebagainya. Jadi dua komponen ni banyak platform yang kita boleh orang kata grab those opportunities. Betul Syai kata sebagai contoh MPP. Tapi hakikatnya banyak peluang-peluang lain seperti percakapan awam, debat dan sebagainya dan banyak lagi dalam sudut kepimpinan. Sebab bila kita kata tentang soft skill, Syai, dia adalah lebih ke arah orang kata insaniah dalam diri kita sendiri. Antara 3 komponen yang penting dalam orang kata soft skill yang perlu ada adalah critical thinking, kedua analytical thinking dan yang ketiga adalah flexible dan juga resilience. Jadi betul kalau kita ada ilmu tapi kalau kita tak ada ketahanan, resilience, bagaimana kita nak survive? Jadi saya ambil kedua point daripada dua doktor tadi, iaitu ilmu ni penting, technical skill tu
perlu ada. Tapi untuk kita survive dan sustain di luar sana, perlu adanya soft skill, Syai. Terima kasih. Bila cakap tentang soft skill di universiti, doktor, di industri, itu satu perkara yang penting. Kadang lahirnya soft skill tu tanpa disedari kalau di industri. Tapi di universiti tu kadang-kadang dia kena paksa sikit. Kenapa tu, doktor? Kalau kena paksa tu nampak macam tidak juga, sebab soft skill ni kalau dari segi akademik lah kan, di mana kalau kita mengajar mana-mana topik pun ataupun kursus pelajar itu ambil, secara tidak langsung kita integratekan semua soft skill ini dalam subjek itu. Contoh, katakan ada satu penilaian kursus ni, kita memang perlu calculate ataupun perlu nilai soft skill ni. Terutama sekali kalau kita bagi orang kata kerja kursus individu ataupun kerja kursus kumpulan. Dalam kerja kursus kumpulan atau individu ni, kita sudah ada rubrik untuk nilai soft skill dia. Dia punya kreativiti analitik dalam isu, menilai isu itu. Contoh, ada penilaian dia. Cuma kita tidak nampak dengan mata kasar, dia punya kemahiran interpersonal 10% dalam skrip. Nah, kita tidak nampak begitu. Kita bukan macam sekolah menengah kita sudah divide sasih berapa markah. Tapi di universiti ini, bila dah diintegrate, kita calculate semua itu, bayangkan baru satu paper kita sudah ada 3-4 skill. Dan 3-4 skill, soft skill ini perlu align dengan objektif program atau objektif kursus untuk melainkan dia. Kalau pelajar itu ambil 18 kursus dalam 4 tahun, berapa soft skill kita sudah terap secara integrate tanpa disedari pelajar itu. Tapi sekarang ini dalam dokumen MQA, kita perlu jelaskan kepada pelajar apa setiap barang yang kita nilai. Jadi pelajar itu tahu, rupanya dalam kursus ni saya perlu menyelesaikan masalah problem solving skill. Mesti ada, dan ada penilaian berapa markah. Kita have to transparent. Jadi di situ saya rasa memang sudah jelas. Cuma ada universiti ambil inisiatif sendiri untuk bagi lebih clear picture kepada pelajar. Contoh saya kata UMS sekarang ni kan, kita melalui My Career Pathway, kita telah buat satu program di mana dalam program itu pelajar itu sekiranya mengikuti kursus ke, pergi debate ke, pelajar itu akan insert sendiri dia punya ni. Jadi di situ akan keluar satu spider web. Daripada spider web itu, pelajar dari tahun 1, alamak, rupanya tahun ni aku hanya fokus kepada bidang komunikasi. Rupanya bahagian kreativiti aku kurang. Jadi untuk tahun 2 dia boleh merancang sendiri. Jadi dia yang monitor, maknanya sebelum keluar, maknanya kita nak spider dia cantik lah, molek, bulat, kemah. Kalau tahun 1 mungkin lepis sana lepis ni, kita bentukkan. Siapa yang nak bentukkan dia? Kita ada mentor, kita ada pensyarah. Jadi ini antara skill-skill yang kita akan terapkan. Jadi bagi saya, kalau orang kata di IPT ini orang tak nampak kita nilai dia punya skill itu, sebenarnya kurang nampak, memang kita kurang setuju sikit lah, sebab memang kita nilai dan kita terapkan, tapi secara integrate dalam setiap kursus yang diambil. Okey, baik. Banyak lagi kita nak cakap kenaan dengan soft skill dan juga technical skills ni. Tapi kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Masih lagi dalam Lensa IPT, topiknya kemahiran insaniah versus kemahiran teknikal. Kita dah dengar tadi sedikit sebanyak pandangan berkenaan dengan soft skill versus technical skill daripada panel-panel kita. Tapi sebenarnya yang menjadi persoalan kepada topik kita hari ini adalah kepada kehendak industri sebenarnya. Apa yang industri nak sehinggakan wujudnya kemahiran teknikal versus kemahiran insaniah ni sendiri, Doktor? Okey, berkenaan dengan persoalan tersebut, sentiasa didebatkanlah tentang perkara tersebut, yang mana seperti Izwan cakap tadi, yang memang tak akan habis debate berkenaan tersebut. Dan saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Dr. Sun, yang mana kita memang dalam silibus tu kita dah integrate, iaitu kita based on the taxonomy Bloom, yang mana kita ukur dalam konteks of affective, psychomotor dan juga cognitive knowledge, psychomotor on the skills and everything, and then effective back kepada soft skill. Dan bila diperkatakan berkenaan dengan industri ni nak look on what? Okey, based on previous research dan projek yang telah saya lalui, yang kita lihat bila kita ask the industry, dia katakan bahawa pelajar-pelajar graduates yang bekerja, kebanyakan mereka tak ada masalah on skills. Memang mereka boleh cope on the skills. Okey, mereka boleh willing to learn dan sebagainya. Cuma masalah bila kita diberikan
sesuatu pekerjaan mereka boleh buat tapi tak tahu bagaimana nak orang kata bagaimana nak explain kepada supervisor dan sebagainya. So there's a lot of mismatch on that lah. By right kita selalu cakap kita ada mismatch on the skills. Tetapi institution dah cuba sedaya upaya buat collaboration dengan industri. Look on, tanya industri apa industri perlu on the skills. Dah cuba sebaik mungkin. By right on the soft skill tu ada rungutan beberapa industri mengatakan bahawa okey, pelajar ni tak boleh nak communicate. Dia tahu bila kita diberikan arahan dia buat. Tapi bila nak menerangkan kenapa nak bercakap berkenaan tu dia ada permasalahan sedikit. So sangat important dalam konteks of institution untuk menyediakan satu ekosistem yang orang kata dapat membangunkan soft skill tersebut di kalangan mahasiswa mahasiswi. Saya rasa semua daripada kita hari ini agree, setuju yang mana cerita soft skill, technical skills ni it's a long debate kata Izwan, never ending stories. Yes. Dr. Sun, salahnya kat mana sekarang ni? Gagal kita ni kat mana sekarang ni? Sampai daripada dulu sampai ke hari ini ni masih lagi berdebatkan benda yang sama. Dia sebenarnya begini, nak kata kita sistem kita tu gagal tidak. Tapi kenapa sampai ke hari ini, Doktor? Sampai ke hari ini dia sebenarnya ada lompang ni pelajar itu sendiri mungkin kurang arif bahawa skill-skill yang diperlukan oleh industri. Mereka sebab industri of course bila di interview ke apa dia tak beritahu saya nak ni, saya nak itu. Tetapi contohlah katakan pelajar itu sendiri dengan bantuan seperti saya kata pusat kerjaya ataupun dengan bantuan pensyarah ataupun dia punya mentor perlu tahu bahawa contohlah kan kemahiran insaniah ni setiap bidang pekerjaan tu ada yang utama dan ada yang secondary dan ada yang yang nombor 3. Contoh, kalau katakan dia ni lahir dalam bidang kejuruteraan. So of course skill yang sangat-sangat diutamakan dalam bidang kerja adalah problem solving skills lah. And also another one pemikiran kritis dan kreatif dan sebagainya itu another skill. So dia perlu tahu dia perlu kuasai skill itu. Apa yang berlaku dengan sekarang ni adalah bila isunya setiap kali pergi interview ini industri sendiri. Baru saya hadiri satu persidangan kata boleh pasaran graduan 2023 1 November yang lepas. Di situ ada 3 panel industri yang besar di Malaysia. Salah satu Intel. Dia cakap bila dia tu background engineering, kalau saya bagi soft skill untuk solve satu problem, dia tidak boleh solve. Dia tidak boleh gunakan analytic thinking dan juga problem solving based method untuk solve isu itu. So di situ menunjukkan bahawa dia tidak akan ambil walaupun dia dapat 4-pointer ke ataupun dia dapat pingat emas ke dan sebagainya, dia memang tidak akan ambil sebab skill yang asas yang perlu ada dengan bidang itu you perlu kuasai. Jadi di mana lompangnya? Adakah pelajar salah? Adakah orang kata pensyarah salah? Sebenarnya dia tidak salah, cuma saya rasa ini satu another thing kita perlu alertkan pelajar itu supaya that you in this field you have to you kena kuasai kan, sebab that's your main core periuk nasi kamu. Esok nanti pergi kerja orang tanya tak boleh jawab, jadi siapa nak ambil? Saya pun tak mau ambil kan, takkan nak hantar you pergi untuk sekali lagi interview soft skill lagi sekali. Jadi saya rasa ini ada berlaku bila kita ada dialog antara industri dengan akademia, kita sedar bahawa ini antara lompang yang perlu diisi. So sebab itu sekarang setiap industri saya percaya melalui pusat kerjaya masing-masing try to solve this issue ataupun fill up the gap lah, cuba isi gap tu lah. Itu pandangan saya. Okey. Izwan, tadi Dr. cakap bukan salah industri, bukan salah pensyarah, mungkin salah pelajar. Okay. Jadi sebenarnya macam mana ni MPP, YDP, MPP UUM sendiri? Mungkin saya cuba bayangkanlah. Mungkin kalau di YDP, MPP di UUM berapa? Ya. Berapa jumlahnya? Pelajar MPP. MPP 44 ahli MPP. Anda kata kalau seluruh IPP itu ada program mentor-mentee ke apa. Saya cuba bayangkan macam tu untuk kita kata ialah MPP ni bila masuk MPP dia tak payah nak masuk debat, tak payah nak masuk kepimpinan sebab dah bila masuk MPP ni dah solid. Semua soft skill yang diperlukan industri dah ada dalam setiap MPP itu sendiri yang saya bayangkan. Sebagai YDP MPP, apa yang digerakkan oleh Izwan sendiri untuk pastikan ialah at least lebih daripada 50% ya yang keluar daripada UM tu soft skill-nya ada, technical skills-nya ada juga. Baik, terima kasih Syai. Saya percaya itu satu soalan sangat penting. Tapi saya nak tarik angle sikit bila kata salah siapa. Pada pandangan saya sendiri adalah tanggungjawab. Jangan salahkan Dr. Sun. Boleh pula kan? Seperti yang dikongsi oleh Dr. Sun sebentar tadi mengenai akademik, industri dan juga mahasiswa. Saya percaya
mahasiswa pun ada tanggungjawab yang perlu kita bawa. Sebagai contoh, kalau kita nak bekerja di syarikat A yang memerlukan soft skill, jadi mahasiswa pada hari ini perlulah lebih cenderung ke arah tersebut. Sebagai contoh kedua, kalau nak pergi ke industri B yang memerlukan lebih kemahiran teknikal, sebegitu juga dia punya praktikalnya. Jadi untuk menjawab soalan Syai tadi tentang apa platform-platform yang disediakan, saya percaya bukan di UUM saja, malah di IPT, awam, swasta, poli, IPG dan sebagainya. Platform ni sebenarnya banyak sudah disediakan. Betul. Oleh saya percaya benda tu dah ada, cuma berbalik kepada mahasiswa itu sendiri untuk grab those opportunities, Syai. Baru-baru ni suka untuk saya kongsikan dalam ucapan ataupun amanat Tahun Baru YBM sendiri, Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Perniagaan Tinggi, iaitu menceritakan tentang pentingnya mahasiswa pada hari ini untuk ada smart skill dan juga sharp skill. Jadi kita melihat ada inisiatif dan usaha kerajaan dari Kementerian KPT pada hari ini untuk merombak beberapa sistem pendidikan kita. Untuk kita nak mempersiapkan graduan pada hari ini untuk melangkah ke alam pekerjaan. Jadi itu, bila kita kata tentang peluang, dah ada sebenarnya. Tapi saya percaya perlu ada, seperti mana Dr. Sun cakap tadi, ada dia punya lompong-lompongnya, perlu kita perkasa dan kita perluaskan untuk kita pastikan mahasiswa pada hari ini bukan sahaja orang kata mahir daripada segi teknikal, tetapi soft skill untuk kita sustain di luar sana itu perlu ada. Jadi itu tanggungjawab daripada kita nak cari salah siapa, kita noktahkan perdebatan ini dengan kita ambil perkara ini sebagai tanggungjawab bersama, Syai. Terima kasih. Jawapan paling neutral. paling selamat. Tapi kalau saya suka, mungkin saya rasa saya first batch ke zaman Izwan waktu di sekolah menengah, kita ada satu ujian ni, ujian psikometrik. Fitri. Kalau Fitri saya first batch. Izwan tua sikit daripada saya. Last lah. Kita bagi tahu live. Izwan tua sikit. Setahun je. Jadi waktu tu ujian psikometrik ni di sekolah menengah, pada waktu tu dia dah tahu dah student ni beratnya ke mana, engineering ke, suka ke bidang medical ke, doktor ke, itu dah mereka dah tentukan. Macam mana kalau kita pelajar ni, kita teruskan apa yang mereka minat, mereka teruskan. Andai kata mereka minat dari segi teknikal, hebatnya dekat tangan, teruslah teknikal, tak payah nak fokus kat soft skill. Pendapat doktor macam mana? Okey. Senang sikit nak minta kerja kan? Okey, terima kasih dengan soalan tu. Okey, berbalik kepada apa yang Izwan perkatakan tadi berkenaan dengan tanggungjawab. Dan saya selalu perkatakan perkara ini kepada pelajar saya sewaktu seawal first day in the class bila saya masuk lah. Yang mana pelajar ni ada option. Yang saya boleh katakan bahawa kehendak dengan keperluan. Okey, so kebiasaannya pelajar kadang-kala dia cenderung untuk fulfill kehendak dia daripada keperluan dia. By right, kalau dia tahu keperluan dia untuk fulfillkan, melengkapkan diri dia untuk ready untuk bekerja di luar sana, so dia akan cari tentang soft skill dan juga hard skill. Kita tak boleh nafikan bahawa hard skill ataupun kemahiran teknikal tu dah disediakan dalam sepanjang pengajian. Dan memang kita dah plotkan supaya sehingga ke tahun 4 dia tahu belajar skill ni, dia fulfill skill ni dan sebagainya. Akan tetapi soft skill tersebut pelajar ni kena cari. Okey, kena cari. Dan tak boleh dinafikan bahawa bukanlah saya kata bagi saya semua pekerjaan kena ada both atlet. Sebagai contoh Fondos yang bekerja dalam F&B, food and beverage atau perkhidmatan industri makanan. So pelajar tersebut kena ada kedua-duanya. Okey, bagaimana nak communicate dengan customer, nak welcoming the customer. By right, at the same time dia kena tahulah berkaitan dengan skills nak menyediakan makanan dan sebagainya. So agak bila Izwan Syai kata kenapa kita tak channelkan terus, so saya rasa sebab kita tak tahu in future. Sekarang ni job dia agak uncertainty, job market dia agak berubah-ubah, dan mungkin in future time tu mungkin ada keperluan yang pelajar perlu skill ni dan sebagainya. Itu respon saya lah berkenaan dengan soalan tersebut. Tadi Dr. Sun ada cakap berkenaan dengan soft skills ni, kemahiran insaniah ni ada diterapkan dalam silibus. Tapi saya rasa ia tak cukup kuat sehingga kan Dr. Zul cakap perlu cari peluang lain untuk kuatkan lagi soft skills kita. Mungkin apa garis panduan untuk pelajar ni ataupun universiti sendiri yang mereka ni perlu soft skill ni, kalau boleh tak perlu dah nak cari benda lain, di kelas saja dah boleh terapkan 100% soft skill dan juga hard skills tadi. Okey, soalan yang baik juga sebenarnya.
kita perlu tahu juga kadang-kadang seperti yang tadi saya maklumkan kan, soft skill ni dalam 4 tahun pengajian itu pelajar itu perlu orang kata cari dan menguasai soft skill tersebut. Jadi kalau berdasar kepada soalan Syai tadi ni yang mengenai kata kenapa bagaimana kita nak monitor ataupun ada something kata kita boleh kukuhkan dia punya soft skill tu kan. Jadi for me, kalau kita nak nilaikan dan sebagainya, pelajar itu seperti yang saya katakan macam UMS ambil inisiatif, kita wujudkan My Career Pathway, lepas tu ada My ISDP punya sistem. 2 sistem ini pelajar boleh monitor sendiri. Di situ kita nak dia betul-betul you look here by 4 year, you have to kuasai you punya kemahiran ini dan sebagainya. So di situ kita try to mengukur lebih orang kata lebih transparent, lebih nampak. Jadi bila di situ dah ada benda macam tu, maknanya pelajar pun monitor diri sendiri kemahiran keinsanian yang diperlukan dan kurang. Dan begitu juga orang kata pihak akademik juga dapat nampak di situ. Jadi rather than kalau dikatakan kita biarkan begitu, orang kata kalau kita katakan kita embedded ataupun kita orang kata integrasikan dalam apa orang kata kursus, pelajar mungkin tak nampak. Tapi pensyarah nampak, okey, saya nilai dia 20% pembentangan kreatif for example, ataupun PowerPoint dia kreatif for example. Jadi kita nilai, kita tahu, tapi pelajar tak tahu. Pelajar tahu ke kata dia sudah menguasai kemahiran itu. Jadi sebab itu kita wujudkan universiti dan mula kebanyakan universiti dan mula wujudkan sistem begini untuk pantau. Jadi supaya benda itu lebih orang kata lebih solid lah, ataupun lebih kenampakan atau kemenjadian kita nampak sebelum 4 tahun dia keluar dari universiti itu. And then satu lagi, di mana kadang-kadang kita perlu tengok juga, walaupun baru ni satu isu kita kaji juga di peringkat UMS, walaupun spider dia cantik, memang perfect, tapi tiba-tiba dia keluar tu, dia pergi terjun dalam bidang lain. Ya. Kan? Alamak, spider dah tak guna kan. Spider yang dia buat cantik-cantik tu maknanya tak boleh pakai dah lah. Jadi apa yang perlu buat? Jadi maknanya dia terpaksa reskill. Dan soft skill ni ongoing proses sampai di sepanjang hayat. Dia tak boleh kata okey dah, for my skill okey setakat ni. Dia tak tahu bila dia naik pangkat tu soft skill yang lain dia perlukan. So that's what I'm trying to say. Walaupun kalau lah sekiranya kita kata universiti perlu keluarkan 1 sijil, inilah soft skill kamu, pencapaian soft skill kamu. Inilah sebab kita keluarkan grade A, grade B untuk akademik, tapi soft skill kita tak keluar. Walaupun kita keluarkan, I think macam sekolah kan, kita keluarkan kan, macam pelajar tu habis form 5, kita keluar dia punya okey, sasia ada A, B dan sebagainya. Tapi sejauh mana benda itu bantu dia pergi peluang pekerjaan? Kalau katakan macam Syai sendiri dalam bidang engineering, tiba-tiba pergi sekarang interview untuk bidang kata telekomunikasi ataupun communication. Of course soft skill yang apa yang buat spider dia buat kat universiti tu dah jadi bukan spider lah. Tak valid lah kan. Tapi kita perlu percaya apa yang sepanjang dikutip 4 tahun di universiti itu, mau tidak mau secara orang kata sedar tidak sedar akan bantu dia untuk membangun kerjaya dia masa dia dah masuk dalam industri. Sustain. Maksudnya kita semua agree juga yang mana pelajar tak berjaya tu pelajar tak bertanggungjawab. Itu dah salah kan. Tapi soalan tu kita nak jawab sekejap lagi. Kita nak berehat dulu. Kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Panas tujuh kita ni tadi sebab masing-masing tak nak mengaku yang mana salah ni sebenarnya ada salahnya, tapi tak nak mengaku. Tak nak salah pensyarah ke, nak salah industri ke, nak salah pelajar ke, semua kita nak mengaku. Takut balik universiti nanti kena baling telur. Ada mogok ke apa. Tapi sebenarnya ada betulnya juga, bukan saya nak cakap salah, tapi mungkin beratnya kepada industri. Dia demand sangatlah. Doktor macam mana ni? Betul ke tak tu? Back kepada demand. Kebanyakan industri ni dia orang kata demand tu berdasarkan apa keperluan dia pada masa tersebut. Maksudnya dia perlukan pekerjaan yang ada skills dan sebagainya lah. Perlu sebagai skills dan sebagainya. Dan berbalik kepada nak perlu dipersalahkan siapa. Back kepada saya boleh ceritakan kepada diri saya lah. Yang mana as a background saya ni, sebelum saya seorang jadi pensyarah, saya merupakan seorang atlet yang compete internationally. International lah. Maksudnya saya compete dalam sukan mendayung daripada zaman saya degree sehingga ke saya selesaikan PhD saya. Rowing rowing. So along the way, saya rasa about 9 to 10 years, saya rasa bila saya terlibat compete, dan saya try to manage diri saya untuk balance both akademik dan juga saya punya pencapaian sukan. Dan at the same time, banyak perkara yang mana saya mencari apa yang saya boleh buat sewaktu saya berada di universiti. Apa yang saya boleh
kembangkan bakat saya. Sejauh mana saya boleh pergi, sejauh mana saya boleh compete sebaik mungkin. Jadi sedikit sebanyak bila saya dah terlibat, saya tahu nak manage diri saya, manage masa saya put priority mana saya punya keperluan, mana kehendak saya put that priority a lot lah. Maksudnya saya perlu fulfillkan keperluan perlu pada diri saya untuk saya bekerja in future. Dan kalau nak berdebat kan, kata siapa salah, tanggungjawab siapa, by right saya boleh kata sepatutnya diri sendiri. Sebab di universiti kemungkinan dah sediakan that ekosistem. Pelajar kena cari, explore sebaik mungkin, terlibat sebaik mungkin. Saya tahu memang akademik tu memanglah diutamakan, merupakan keperluan. Tetapi pada masa yang sama, pelajar kena kembangkan bakat, cari potensi diri dia. Berdasarkan ekosistem ataupun sumber-sumber yang telah disediakan oleh pihak universiti. Dr. Zulfan cakap pelajar tu sini kena cari peluang. Maksudnya masih lagi kepada pelajar ni. Izzuan. Kita tak boleh kalah Izzuan. Jadi kita nak tanya Izzuan lah. Di universiti apa kurangnya? Apa yang perlu ditambah universiti itu untuk kita kata bila keluar je produk universiti ni, anda kata produk UMS, produk TSM, produk UM sendiri, itu adalah produk yang kita kata holistik. Izzuan. Saya percaya perkara ini, Syai, adalah perlu ada satu rombakan. Dan perkara ini pun dah sedang dilaksanakan, sedang digiatkan. Seperti mana saya berkongsi tadi tentang apa komitmen daripada KPT sendiri. Jadi bila kita kata tentang akademik dan juga kurikulum, kita cakapkan sudah tentu bila ada rombakan ni, kita nak lihat rombakan ini perlu memenuhi cita rasa semasa. Sebab itu dalam World Economic Forum tahun ini juga diceritakan tentang top 10 skill yang perlu ada dalam seorang graduan adalah adaptable dan juga flexible. Jadi perkara ini, Syai, bila kita dah KPT dah dalam konteks Malaysia, bila KPT dah rombak kita punya sistem pendidikan, silibus dan sebagainya, memenuhi cita rasa semasa dengan dunia yang serba teknologi pada hari ini, kan kita lihat perlu ada flexible dan juga adaptable. Tak boleh dah kita nak kaitkan, sebab mungkin dulu zaman doktor belajar dulu tak ada Webex dan sebagainya. Sekarang online class, pandemik. Dari pandemik. Dia bukan downgrade. Dia pandang Dr. Sun, tak pandang Dr. Fadli. Jurang tu nampak tu. Cuma saya nak banding tarakan di sini bahawa perbezaan zaman itu memang wujud. Betullah. Kalau kita tak adapt, saya rasa kalau mungkin pandemik COVID tak melanda kita, mungkin kita pun tak biasakan diri dengan Webex dan sebagainya, Microsoft Teams dan banyak lagi aplikasi yang diperkenalkan. Tapi bila pandemik berlaku, dia kata push factor. Nak tak nak, suka ataupun tidak, kita kena biasakan. Jadi itulah bila kita kata kita dah biasakan dengan orang kata keadaan semasa. Begitu juga dengan graduan. Suka dengan poin kedua panel bila dia kata tanggungjawab tu pada diri sendiri. Bila kata diri sendiri ni merujuk pada mahasiswa. Kena pada akhirnya betul, kena pada akhirnya kita dekat luar sana kita nak kerja betul dalam bidang apa dan sebagainya. Itu yang paling penting. Tapi itulah saya nak kongsikan di sini juga, mungkin kalau nak pilih salah satu hard skill ataupun soft skill, boleh untuk kita jadi orang hebat, tapi untuk kita jadi orang yang luar biasa perlu ada kedua elemen ini, Syai. Daripada jawapan Izzuan, saya ada dua soalan kepada Dr. Sun. Yang pertama, disebabkan rombakan tu ada mungkin setiap beberapa tahun mesti ada rombakan. Adakah dia mengganggu sebenarnya terutamanya akademia? Yang keduanya perubahan teknologi. Waktu rehat tadi kita ada cakap berkenaan dengan bila pelajar ni, graduan ni masuk ke alam pekerja, dia dah kerja online, work from home sebagainya. Di universiti pun perlukah diterapkan perkara yang work from home sebagainya tu? Okey. Sebab itu ini saya bagi pandangan sikit kan. Sebenarnya ilmu itu kita sudah terap pada pelajar. Sebab itu sekarang ni kita kepada ada universiti macam UKM, dia ada jadual pembelajaran anjal. Kita pun ke arah tu tak lama lagi kita akan laksanakan yang belajar to you to age. 2 tahun di universiti, 2 tahun di rumah. Kenapa kita bagi itu? Supaya kita nak bagi pendedahan kepada pelajar. Kamu ada masa di rumah, kamu boleh kerja. Kerja tak semestinya pergi ke pejabat. Benda-benda ini sebab itu melalui MPP pun di UMS dan saya yakin dengan MPP yang di Universiti, pelbagai program dilaksanakan untuk beri pendedahan. Sekarang kita ada peluang pekerjaan remote. Kita ada yang macam-macam program lagi untuk dedahkan pelajar bahawa
dia duduk rumah gunakan teknologi boleh bekerja. Betul. Benda ni kita nak terap sebab kita tak nak dia alam pekerjaan dia bermula di tahun keempat. Tahun 1 dah boleh mula dah. Okey. Jadi saya bagi contoh. Contohnya melalui macam MDEC. MDEC yang memang dia train untuk pelajar-pelajar bekerja dengan syarikat-syarikat luar tetapi dia berada di sini sambil belajar. Jadi peluang ni sudah diberi pendedahan kepada pelajar. Jadi kenapa kita dedahkan daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 supaya janganlah baru tahun 4 baru orang kata menggelabah semacam kan. Orang kata kalau kita kata kalau Sabah ni kata bubut-bubut nak cari kerja, baru nak cari. Tapi kita dah sediakan dia sekarang. Jadi peluang di universiti tu sebab itu kita rombak dia punya cara pembelajaran, anjalkan. Kita fleksibelkan cara kuliah. Lepas tu baru-baru ni kita ada PTG. PTG ni di mana dalam 14 minggu kuliah kita bagi 4 sekurang 4 waktu. Pelajar itu boleh belajar sendiri, kita hanya bagi bahan. Kenapa? Supaya pelajar boleh guna masa-masa itu untuk bekerja secara online dan sebagainya. Jadi peluang tu dah ada, rombakan dah mula dibuat. Kita nak fleksibelkan pelajar kita supaya kita tak nak pelajar tu dalam 4 tahun tu orang kata kita grooming dia study buat assignment dia rupa punya alam pekerjaan. Dan kebanyakan tahun 4 baru nak menggelabah seperti yang saya katakan tadi lah. So I think it's not too late. Sebab itu boleh saya ambil masa sedikit lagi kan, saya nak bagi tahu. Kita duk bincang skill-skill ni, adakah pelajar tu terlambat? Sekarang ni katakan dia too late for them to upskill dia punya soft skill ni. Adakah terlambat? Jadi budak kata matai lah. Kalau Sabah dia kata matai lah. Aku dah sudah di tahun 4 sudah ni nak. Bagaimana sudah kan? Tidak. Sebenarnya peluang tu ada. Nanti saya akan terangkan untuk next slide. Ada banyak peluang tu. Itu yang saya nak kongsi dengan pelajar. Supaya pelajar tu rupanya ada ini di universiti aku. Tapi aku tidak tahu. Itu yang saya nak kongsi nanti dengan para pelajar nanti. Saya percaya bukan universiti UMS saja. Semua universiti melalui orang kata pengarah-pengarah pusat kerja ini, kami dah ada banyak platform untuk pelajar. Supaya dia tidak ketinggalan kata alamak sudahlah aku dah tahun keempat aku tak ada apa. Soft skill pun tak ada apa. Tak ada. Mana mau pergi. Tapi kita ada yang boleh bantu dia. Nanti saya akan kongsikan. Tadi sebelum kita bersiaran, Dr. Sun dia takut. Dia cakap, boleh ke kalau tiba-tiba saya tercakap Sabah lah, terkeluar Kedah lah. Dia takut sampai nak masuk dia menggigil kata dia. Tapi terkeluar juga. Kucil juga akhirnya. Dr. Zul, tadi Dr. Zul cakap sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang atlet rowing sebagainya, nak bagi masa. Tapi kalau sekarang ni, diorang lebih kepada kerja sambilan, freelance, contoh e-hailing, rider dan sebagainya. Itu pula macam mana diorang nak bagi masa satu? Yang keduanya, diorang dah di alam pekerjaan tu awal walaupun ia secara kita kata informal, gig ekonomi. Macam mana tu? Okey, bila saya melihat kepada kupasan yang diberikan oleh Dr. Sun yang mana kenapa perlu fikirkan tentang pekerjaan pada tahun 4. Barat boleh bermula seawal tahun pertama. Dan saya tahu perubahan semasa menyebabkan pelajar ni dia cari ataupun graduan ni dia cari pekerjaan yang freedom of time lah. So that's why dia pergi ke arah pekerjaan seperti gig ekonomi, meniaga dan sebagainya. By right, bukanlah saya katakan bahawa pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak memerlukan skill-skill yang perlu. Seperti contoh, kalau soft skill perlulah skill-skill negotiate dan sebagainya. Sebagai contoh di UTHM, sebagai contoh kita, di bawah Pusat Teknousahawan menyediakan platform yang mana pelajar boleh membangunkan ataupun startup business. Okey, dan startup business tu yang mana pelajar di bawah Pusat Teknousahawan mereka akan cari ataupun propose untuk masuk kepada tender-tender yang dikeluarkan oleh universiti. Pada masa yang sama, mereka bekerja dan mereka apply skill sewaktu pembelajaran yang berlaku selama 4 tahun atau 3 tahun di universiti. Barat kita tak boleh nafikan yang mana bila dah sekarang ni semua nak pergi ke e-hailing kan. Sebab itu membantu tak sebenarnya? Dia sebab apa yang saya cakap tadi, sebab dia job yang sentiasa berubah dan juga demand of financial. Okey, menyebabkan pelajar ni dia pergi untuk cari part time dan sebagainya. At the same time kita tahu bila kita cakap tentang inclusivity dalam education, okey, bukanlah kita persoalkan tentang orang kurang upaya saja, tetapi mungkin for those yang lahir daripada keluarga yang kurang berkemampuan tapi hendak teruskan kepada lifelong learning, hendak sambung belajar, so mereka terpaksa towards pergi kepada
cari part time dan sebagainya. By right memang dia akan jadi macam susahlah nak bahagikan masa nak bekerja, nak belajar. Tapi back kepada apa yang saya pernah perkatakan sebelum ni, dalam silibus program tersebut kita memang dah mappingkan yang mana pelajar akan dinilai, akan cover on the 3 domain taksonomi, efektif, psikomotor dan juga kognitif. Then that soft skill are cover from the efektif tersebut. Itu. Saya rasa kalau kerja Grab ke apa ni, semua yang nak cari duit macam Izwan, orang kaya. Dia tak payah fikir duit dah. Dia belajar je, senang. Tapi kita nak rehat dulu. Banyak lagi yang kita nak bincangkan. Mungkin di slot yang terakhir nanti. Semuanya Lensa IPT, kita akan kembali selepas ini. Kita dah di slot yang terakhir Lensa IPT. Topiknya masih lagi kemahiran insaniah versus kemahiran teknikal. Kita bawakan 3 suara. Saya zon timur, saya zon tengah lah. Kita ada zon selatan, zon Borneo, zon utara. Tapi matlamatnya satu, untuk mereka ini faham apa benar-benar keluaran universiti itu sendiri, produk universiti itu perlu keluarnya adanya apa. Pertamanya soft skill, yang keduanya teknikal. Dan saya percaya ia perlu seimbang, mana semua daripada kita setuju. Cuma apa antara harapan yang boleh diberikan untuk kita sama-sama faham yang bahawasanya mungkin ada daripada mereka ini baru masuk ke alam universiti, kan? Ada juga yang mungkin daripada mereka ni lepas SPM terus buat gig ekonomi. Jadi mereka tak tahu nak belajar ke, baik aku cari duit. Macam mana, Doktor? Cuma saya nak kata ambil peluang ni lah untuk bagi orang kata apa, pandangan dan nasihat kepada adik-adik lah ataupun anak-anak saya sendiri di universiti. Adik-adik ni sama lah kan, beliau-beliau sudah pakat. So anak-anak sendiri lah kata di universiti ni, tak kira mana-mana universiti. Sebenarnya kalau nak kata kita ni terlambat nak upgrade kita punya soft skill, itu tidak ada perkataan, tidak ada istilah itu. Universiti sentiasa sediakan peluang dia untuk upgradekan dia punya skill melalui pusat-pusat kerjaya. Contoh kalau di UMS kita bagi PKP. Kalau di Universiti Sains Malaysia dia panggil hebat. Kalau di Uniza dia panggil pakat. Semua pusat ni dia sentiasa menyediakan peluang untuk pelajar, diberi peluang untuk upgrade dia punya soft skill, upskilling, reskilling. Memang banyak peluang. Lepas tu baru-baru ini KPT dengan kerjasama dengan majlis timbalan-timbalan Naib Chancellor HEPA telah tubuhkan MyGrad. MyGrad ini adalah Majlis Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya di UA, ditubuhkan dengan gabungan kerjasama ini. Kita wujudkan pelbagai program upskilling reskilling untuk pelajar. So tak terlewat. Yang ketiga, kita juga ada Talent Corp. Talent Corp ni My Portfolio, My Profiling, semua ni menyediakan pelbagai bidang. Yang keempat, kita baru-baru ni yang kata KPT lancarkan orang kata apa sistem dia panggil sebagai self-employment, kata sentiment employment, something like that. Program itu di mana dalam itu pelbagai latihan industri, pelbagai upskilling, reskilling, semua dia bagi percuma. Lepas tu last one, kerajaan negeri. Saya percaya semua kerajaan negeri dia bagi. Contohnya kalau di kerajaan negeri Sabah ni melalui Kementerian kata Sains dan Teknologi Inovasi, dia berikan free of charge untuk pelajar, untuk upskilling, reskilling, tak kira dia graduan ke, SPM ke, diploma ke, dibagi. Jadi kita sebagai pelajar ini perlu ambil peluang itu. Jadi sebab itu saya kata tadi tak ada istilah kita terlambat. Kita peluang sentiasa nak cari. Okey, industri nak begini, kita kena tune dengan industri. Industri nak begitu, kita tune. Mana kita nak tune? Adakah saya nak keluarkan duit poket? Sedangkan baru aku habis degree dah berapa belas ribu. Kan? Lepas tu, so kita cari yang free ni. So take that opportunities. Tapi yang tadi yang ada satu soalan yang menarik ni untuk pelajar-pelajar SPM ni. Kan? Macam dia orang ni takut tak nak masuk universiti sebab sekarang ni ada gig ekonomi dan program. Tapi kita perlu ingat, degree, knowledge in the university, pengalaman di universiti itu adalah kekal yang akan membawa kita alam yang lebih baik. Walaupun di peringkat SPM ni dia di comfort zone. Cukuplah aku dapat 2,000, yang abang aku masuk universiti 1,500. Tapi abang kamu dapat 1,500, tapi perjalanan dia lebih jauh nanti untuk dia dapat gaji yang lebih tinggi. Sebab kemahiran-kemahiran dia dapat daripada universiti bukan degree. I don't talk about degree. Kemahiran soft skill, kemahiran untuk konten atau kursus yang dapat itu yang akan membawa dia lebih jauh berbanding kamu hanya ada sertifikat SPM. So debatable, kita tidak mahu pelajar atau SPM itu tunggu kat situ, tidak. Kita pun menggalakkan mereka walaupun gaji gig ekonomi sudah menjaminkan
beribu-ribu, tetapi dengan adanya ilmu, dengan adanya segulung ijazah, nilai dia akan makin bertambah. So that itu view on my point lah. Yes. Terima kasih. Saya tak sempat nak beri ruang kepada dua panel. Doktor sudah rangkumkan kita punya seluruh topik hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga panel kita. Kita bersama dengan Profesor Madar Dr. Sun Sing Bikau Sing, Pengarah Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahanan Pelajar PKP, Universiti Malaysia Sabah, dan juga kita bersama dengan terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Zulfadli bin Rozali, Pensyarah Kanan Jabatan Ikhtisas Pendidikan dan Pasca Siswa Azhar, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, Universiti Tun Hussein On Malaysia THM. Terima kasih juga kepada saudara Muhammad Izzuan Faiz bin Abdul Rahman, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP, Universiti Utara Malaysia UM. Terima kasih kerana sudi bersama kita berkongsi berkenaan dengan kemahiran insaniah versus kemahiran teknikal. Kepada anda di luar sana, terima kasih juga kerana setia bersama dengan kami Lensa IPT. Terima kasih juga kerana setia menonton Lensa IPT. Terus ikuti kami di social media kami di Instagram, TikTok, Facebook utamanya, kerana kami akan buat Facebook Live tiap-tiap minggu, dan pastinya anda terus ikut kami sebab kami akan berikan kepada anda topik-topik mingguan yang kami akan bawakan kepada anda. Apa yang menarik minggu depan, apa lagi yang menarik untuk kita bawakan kepada anda, juga boleh berikan pandangan dan juga isu-isu terkini yang untuk kita bahaskan di Lensa IPT. Terima kasih. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.